Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Yang dikasihi sahibul fadilah Tuan Imam Masjid Aisyah, Karya Sungai Menggulu, Pulau Langkawi, Tuan Haji Osman, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, adik-adik jawatan kuasa Karya, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah yang istiqamah mengimarah masjid kita, solat maghrib kita pada malam Jumaat yang penuh berkat ini. Malam di mana bumi Langkawi, saya dipahamkan pagi tadi pun hujan mencurah-curah lebat, petang pun hujan lagi paman. Mungkin menjadi sedikit masalah kepada kawan-kawan yang duk main masjid menggunakan motor ataupun dia naik basikal. Tapi saya kira ramai dah di Langkawi ini kebanyakan dah pakai kereta. Tapi demikianlah pilihan Allah, akhirnya yang dipilih Allah itulah yang sampai di rumahnya. Tadi dalam perjalanan saya jumpa dengan ada budak muda berpayung, 2 orang berjalan meredah hujan untuk solat berjemaah di masjid ni. Tuan-tuan, semakin sukar kita di dalam melaksanakan suruhan Allah, perintah agamanya, semakin banyak pahala. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan sebanyak-banyak tetesan hujan yang mencurah menimpa bumi Langkawi, Mutiara Kedah pada malam ni, berbanyak-banyak lagi lah Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya buat kita semua. Perjalanan kita tuan-tuan dah tak jauh untuk kita balik menghadap Allah. Tetapi langkah kita yang sedang kita atur, yang akan berhenti itu mesti terus move on. Kita kena melangkah ke depan dengan redanya kita pada segala yang telah ditentukan Allah, dengan sabarnya kita di atas segala ujian yang ditimpakan Allah, dengan syukurnya kita penuh nikmat yang Allah bagi dekat kita. Tuan-tuan, sebelum kita sambung kitab, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada seorang sahabat bernama Sayyidina Al-Mughirah ibn Syu'bah. Kata dia, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalfas salah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Dalam riwayat yang lain disebut sebelum wala yanfa'u zal jadd minkal jadd, disebut ada
Satu lagi dia punya frasa ayatnya berbunyi wala radda lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Tuan-tuan, selalu lazimnya kita selalu membaca sekadar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetapi tidak ramai yang membaca apa yang disebut daripada zikir yang telah dinyatakan dalam beberapa riwayat ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Kebanyakannya dia setakat wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu tanpa wala radda lima qadaita. Tetapi yang paling banyak diamalkan oleh tok-tok guru di pondok-pondok pengajian adalah satu jumlah yang penuh daripada zikir ini, iaitu Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Tuan-tuan, jom kita amal sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan sebahagian lagi daripada sunnah Nabi SAW, amalan para salafun salih. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah ya Tuhan. No, Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, la mani'a lima a'taita, tidak ada siapa yang boleh menghalang apa yang Engkau bagi. Tak ada siapa yang boleh halang apa yang Allah beri. Jadi awal-awal lagi ditanam kita dengan keyakinan, dengan iman, dengan akidah, dengan pegangan yang benar bahawa kalaulah Allah dah tentukan itu milik kita, ya milik kita. Kalau Allah sudah pun bagi itu rezeki kita, tak ada siapa boleh halang. La mani'a lima a'taita, tak ada siapa boleh halang apa yang kau bagi. Wala mu'tiya lima mana'ta, tak ada siapa boleh bagi apa yang kau halang. Mana diajak pada kita bahawa yang memberi Ar-Razzaq itu adalah Allah, Al-Mu'ti adalah Allah, Al-Mani' adalah Allah. Mana hak bagi rezeki Allah, hak bagi pun Allah, hak halang pun Allah. Maknanya kalau sudah diberi oleh Allah, maka tak ada siapa pun boleh mengambil yang telah diberi oleh Allah kepada kita. Nampak tuan-tuan? Wala mu'tiya lima mana'ta, tak ada siapa boleh bagi apa yang Allah telah halang. Kalau bukan rezeki kita, bukan kata duduk dalam genggam kita, duduk dalam mulut kita pun terkeluar lagi. Bahkan ada sebahagian yang bukan duduk dalam mulut, duduk dalam perut pun bukan rezeki dia lagi, tuan-tuan. Dia makan-makan, dia mamah-mamah, dia kunyah-kunyah, dia telan, tuan-tuan. Masuk dalam kerongkong lepas halkum nak pergi ke perut, tiba-tiba muntah dia, rupanya rezeki ayam, tuan-tuan. Rupa-rupanya rezeki makhluk lain. Itu wala mu'tiya lima mana'ta wala raja lima qadaita, tak ada siapa boleh tolak apa yang telah engkau tentukan. Yang Allah tentu itulah yang akan berlaku. Ketetapan pasti terjadi. Tak ada siapa daripada makhluk boleh menolak ketentuan Allah. Kita mesti tanam dalam keyakinan kita, dalam akidah yang disimpul mati, bahawa ini adalah merupakan pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Tak ada siapa yang dengan kuasanya yang dia miliki, dengan pangkat kedudukannya kah, dengan harta bendanya kah, dia dapat memberi manfaat melainkan dengan izin dari Allah. Nak bagi manfaat dekat kita, kalau Allah tak izin tak boleh.
nak bagi mudarat dekat kita, kalau Allah tak izin tak boleh. Satu dunia ini makhluk manusia, makhluk yang bukan manusia, jin dan sebagainya, mereka bersatu berhimpun untuk memberikan manfaat kepada kita. Mereka tidak akan boleh memberikan manfaat itu melainkan dengan izin Allah. Satu dunia ini, manusia kah dia, jin kah dia, makhluk-makhluk lain bersepakat untuk memberi mudarat kepada kita, tak akan dapat beri mudarat sikit pun pada kita melainkan apa yang diizinkan oleh Allah. Ini pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita, keyakinan kita, keimanan kita bahawa ketetapan ketentuan itu adalah milik Allah. Dalam qada dan qadarnya kita berikhtiar, kita berusaha, itu tanggungjawab kita, tetapi keputusan bukan duduk kat kita. No, keputusan adalah duduk dekat Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah aja kan. Iza aradallah, apabila Allah itu menghendaki, an yaqula lahu, dalam surah Yasin kan, kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu itu, syai'an an yaqula lahu kun fayakun, dia kata kepada sesuatu kun, jadilah, fayakun, maka jadilah benda itu. Manusia tidak. Manusia ini perlu pada ikhtiar, usaha yang bersungguh-sungguh, dan kemudian Allah Ta'ala izin benda itu berlaku, maka berlakulah ia dengan kehendak Allah. Nampak tak tuan-tuan? Kita bukan Jabariyah, kita bukan Qadariyah, kita bukan Mu'tazilah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ada sabab musabab dia. No, kalau kita tidak mau menjadi orang yang jahil, kita hendaklah belajar supaya keluar daripada qada takdir. Orang itu akan nantinya jahil. Nampak tak tuan-tuan? Belajar. Belakang parang lagi kan dia asah tajam dia. Batu yang keras itu jatuh, titik ayak hujan, titik-titik lama-lama lekuk dia. Macam itulah kita. Maka dengan usaha bersungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan bagi kepada hamba-Nya yang berusaha. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang mujahadah sungguh-sungguh mereka pada jalan kami, kami tunjukkan pada mereka jalan kami. Tuan-tuan, kalau kita duduk berpeluk tubuh, tidak berusaha, tidak berikhtiar, maka kita tidak akan dapat mengubah kehidupan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tak akan ubah apa yang ada pada sesuatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kalau kita malah, macam mana kita nak berjaya? Kalau kita segan, kita tak jadi orang yang rajin berusaha, tidur sampai pukul 12 tengah hari, macam mana rezeki nak main? Tuan-tuan, yang turun daripada langit bukannya emas, bukannya perak, hak turun dari langit hujan. Hujan turun tu pun kita kena kepung. No, pakailah apa yang ada. Zaman dulu pakai beliung, zaman dulu pakai cangkui, zaman dulu tak ada pekho, dalam zaman dulu tak ada teknologi. Zaman dulu tu pun orang boleh buat petak-petak sawah. Ayam hujan turun dia tadah, kemudian dia tanam, tumbuh, jadilah pokok padi yang subur. Dulu dia panggil bendang, betul tak tuan-tuan? Lah pun orang panggil bendang, sawah padi. Lah ni ada teknologi makin canggih. Tapi kalau kawan tu duduk tidur aja, duduk peluk tubuh aja, tak ada pasal tuan-tuan. Dan tidak akan lekat ayak di bendang. No, kalau gelung tak ditutup, kena pergi tutup gelung. Sebab waktu nak mengerat dia buka gelung. Lepas tu dia biar gelung tak katup. Macam mana ayak nak lekat? Macam mana nak jadi tanah bendang subur? Gitu. Macam itulah.
Kita nak pergi ke laut, nak kena ada bot, nak kena ada enjin, nak kena ada minyak. Kalau dah tak mampu, mungkin tak ada enjin, dia kena ada pendayung, dia kena ada kedrat, dia kena ada kesungguhan. Maknanya kita kena ada af'al ibad, iaitu hak hamba berikhtiar, berusaha, kemudian Allah Ta'ala akan menentukan bahagian kita masing-masing. Orang kita ni dia kata rezeki cupak tak akan jadi segantang. Kena faham maksudnya apa. Maksudnya kalau kita ini duduk takut lama, cakap cupak sungguh lah. Tapi kalau kita ini berusaha lebih, hak cupak boleh jadi segantang. Dengan izin daripada Allah. Gitu tuan-tuan. No? Belajar. Kita ada inovasi, ada R&D. No? Pasal apa? Pasal daripada teknologi itu, maka yang setahun sekali jadi setahun 2 kali. Setahun 2 kali lah ni boleh jadi 5 kali 2 tahun. Apa dalam kajian yang dibuat, tuan-tuan. Saya cuba tuan-tuan pergi tengok di Thailand. Lagi dahsyat tuan-tuan. Teknologi pertanian dia meninggalkan kita jauh. Macam mana mereka klon, macam mana mereka buat buah-buahan dia yang sudah tidak peduli lagi soal musim. Mereka dengan teknologi R&D yang begitu hebat. Kita ni daripada negeri pertanian dah jadi penin lah. Pasal apa? Pasal beras pun tak nak cukup dah tuan-tuan. Pasal kita duduk liga nak jadi negara industri, kita terlupa kepada apa yang menjadi bahan penting, ya, keterjaminan makanan ini, iaitu ruji kita. Bahan makanan ruji kita iaitu beras, tuan-tuan. Jadi apapun kita tak boleh mengeluh, kita tak boleh berpeluk tubuh. Semua kita kena berusaha mengubah hidup kepada keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah kasihan belas kepada kita, tuan-tuan. Saya membawa yang ini supaya tuan-tuan dapat sama-sama kita amalkan dalam memahami apa yang kita sebut daripada yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita sebut tadi. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada siapa yang boleh halang apa yang kau bagi, wala mu'tiya lima mana'ta, tak ada siapa boleh bagi apa yang kau halang, wala radda lima qadaita, tak ada siapa boleh tolak apa yang kau telah putuskan, engkau telah tetapkan, wala yang fa'uzal jaddi minkal jaddu, tak ada orang yang dengan kekuasaannya, dengan harta bendanya boleh memberi manfaat mudarat kepada kita melainkan dengan izin daripada Allah, untuk memantapkan akidah dan keyakinan kita menghadapi ujian dalam kehidupan. Jangan ada putus asa, jangan ada patah harapan, jangan ada apa yang sedang menghantui sebagian orang apabila dia mengambil keputusan untuk membunuh dirinya, untuk mengambil tindakan bodoh di dalam hidup ini kerana tak tahan lagi menerima ujian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kekal positif. Yang ada dalam hati fikiran kita, tuan-tuan, adalah kebaikan. Yang ada di mulut lidah kita adalah kebaikan. Yang ada di anggota badan dan juga tindakan amalan kita adalah kebaikan. Kalau kita fikir yang baik, kita azam dan niat yang baik, kita bercakap dan menuturkan yang baik-baik, kita buat apa yang baik-baik dalam hidup, yakinlah tuan-tuan, insya-Allah Allah akan sediakan kebaikan sebelum kita jumpa kebaikan itu di akhirat. Di dunia kita akan bertemu dengan kebaikan. Allahumma amin. Kita sambung kitab kita, tuan-tuan. Kita di Masjid Aisyah, Sungai Menghulu ni kita menggunakan kitab Mastikah Hadis. Kita sampai di bab yang kedua, iaitu wajib berpegang teguh kepada kitab Allah dan mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Zaid ibn Arqamah.
an Zaid bin Arqamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kitabullah azza wa jalla huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah rawahu Muslim. Baik, kita baca hadis yang ketiga daripada seorang sahabat bernama Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, kitab Allah azza wa jalla yakni Quran ialah tali Allah. Apa maksud tali Allah? Kata dia, yakni tok pengarang, sebab yang membawa kepada rahmat Allah. Jadi Quran itu adalah tali Allah, yakni yang menjadi sebab kepada dapatnya kita hamba Allah ini rahmat daripada Allah. Kan tali itu menghubung, no? Kita ikat penjuru ni mai penjuru ni, kita pegang hujung ni sampai hujung ni, ada saudara kita pula pegang. Maka tali Allah itu yang menghubung antara Allah dan juga hambanya, yakni antara rahmat Allah dan hamba-hambanya, iaitulah Al-Quran. Itulah tali Allah. Nah, lalu kata Nabi, sesiapa yang menurutnya, kita sambung, manittaba'ahu kana 'alal huda, siapa-siapa yang mengikutnya, yakni yang menurutnya, kana 'alal huda, adalah dia itu di atas petunjuk hidayah, beradalah ia dalam hidayah, beradalah dia di dalam petunjuk yang sebenarnya, yakni yang sebenar-benarnya. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalah, dan siapa-siapa sebaliknya, sesiapa yang meninggalkannya, yakni yang meninggalkan Al-Quran, kana 'ala dhalalatin, beradalah ia dalam kesesatan. Tuan-tuan, kalau orang tu dia betul-betul memegang tali Allah, maka bermakna dia betul-betul memegang Al-Quran, yang bukan sahaja dia membaca Al-Quran itu, tali Allah itu dengan betul, tetapi dia memahami apa yang dia baca dengan betul daripada kitabullah, daripada tali Allah itu. Kita baca mengikut tajwid, makhraj hurufnya, sebutannya, hak-hak hurufnya. No? Tajwid itu melajang akan dia hukumnya fardu kifayah, beramalnya fardu ain. Nampak? No? Waladdo, bukan waladolin. Pasal apa? Dia mengaji pakai bahasa Rumi, waladolin. Dia ada sebutan mengikut makhraj huruf-huruf hijaiyah itu disebut macam mana Arab menyebutnya. Mengikut bagaimana lughahnya, bahasanya yang diturunkan Al-Quran itu. Bukan dalam bahasa Jawa, bukan dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Cina, bukan. Jawa kah, Melayu kah, Cina kah, orang putih kah, semua kena baca mengikut bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Lughatul Quran, bahasa Al-Quran itu ia al-lughah al-arabiyyah, itulah bahasa Arab. Jadi kita baca dengan betul, kita faham apa yang kita baca. Orang yang betul-betul di atas tali Allah, berpegang dengan tali Allah, dengan kitab Allah, bukan saja dia baca dengan betul, bahkan dia faham apa yang dia baca dengan betul tadi. Dia faham. Dia mengaji.
dia memahami makna, maksud, tafsiran ayat-ayat Al-Quran, 6,600 ayat lebih itu, 6,000 lebih ayat itu dipahami dengan betul, seperti mana yang sebenar dikehendaki, bukan pakai belasah aja. Zaman ni ada orang dia tak ada asas Arab, tapi dia menjadi pentafsir Quran. Sesat dia, tuan-tuan. Dia kata bukan susah nak faham, ambil Quran baca, lepas tu amalkan. Tak boleh macam tu. Kita kena memahami seperti mana yang diajar kepada kita oleh para mufassirin yang muktabar. Nah, sebab nak mentafsirkan Al-Quran itu hendaklah dengan ilmu. Tak boleh pakai belasah macam tu aja. Ada tafsir riwayah, ada tafsir dirayah. Tafsir kena belajar. Kalau sekurang-kurangnya dia tak boleh nak baca tafsir Ibnu Katsir, tak boleh nak baca tafsir Baidawi, tafsir At-Tabari, banyak lagi lah, tafsirul Jalalain. Dia takkan tak boleh membaca tafsir pimpinan Ar-Rahman. Boleh, sebab dalam bahasa kita, tapi tak mau, dia nak ambil dan dia nak faham, tak boleh. Sebab ada ayat yang zahir fahamnya begitu, tapi sebenarnya tidak begitu. Ada nasikh dan mansukh, ada yang tinggal pada bacaan, tidak tinggal lagi pada hukuman. Ada. Jadi kita nak kena membaca dengan betul dan memahami apa yang dibaca juga dengan betul. Kemudian beramal dengan apa yang dipahami dengan betul tadi dalam kehidupan. Barulah betul seperti mana yang dituntut. Allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka yang telah kami bawa datang kepada mereka itu Alkitab, yakni Quran. Mereka membaca akan Al-Quran itu akan hak tilawah yang sebenarnya, membaca dengan sebutan yang betul, dengan tajwid yang betul, dengan hak-hak sifat-sifat huruf yang betul, dan memahami yang dibaca, kemudian akhirnya beramal apa yang dipahami. Quran bukan sahaja diturunkan untuk dibaca, tapi Al-Quran diturunkan untuk menjadi manual kehidupan. Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi panduan dan pedoman dalam kehidupan kita. Jadi Nabi kata, siapa yang pegang kepada tali Allah ini, pegang kepada Quran, maka dialah sebenar-benar di atas jalan hidayah. Siapa-siapa yang tinggal Quran, maka dialah di atas kesesatan. Tuan-tuan, hari ini sudah ramai yang tak boleh membaca Quran dengan betul. Malang sekali, tuan-tuan. Umat Islam tak boleh baca Quran. Step yang pertama pun dia sudah gagal. Macam mana dia nak memahami Quran dan nak beramal dengannya? Jadi Quran tak boleh dibaca. Sebab tu kita yang menjadi ibu bapa, menjadi aulia umur ini kena ambil berat supaya anak cucu kita, keturunan kita adalah keturunan yang menguasai Al-Quran, yang membaca Al-Quran dengan betul, dan memahami apa yang dibaca dan beramal dengannya. Baik, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang ketiga, kata Tok Pengarang, hadis ini mengandungi beberapa perkara. Yang pertama, kitab Allah ialah jalan perhubungan seseorang itu dengan Allah. Lagi akan datang kita akan baca. Yang kedua, nasib seseorang itu bergantung kepada mengikut atau tidaknya akan kitab Allah. Yang pertama, kita akan baca kitab Allah, yakni Quran. Itu jalan perhubungan seorang manusia dengan Allah. Yang kedua, nanti kita akan baca dalam satu topik, iaitu nasib seorang manusia itu bergantung sejauh mana ikut atau tidaknya dia akan kitab Allah. Yang pertama, huraian kitab Allah, iaitu Al-Quranul Karim.
No, kitab Allah iaitu Al-Quranul Karim, maknanya kitab yang dimaksudkan dalam perbahasan hadis ini adalah Al-Quranul Karim. Kalau sebelum ni Taurat, no, Injil, Zabur. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini iaitulah Al-Quranul Karim. Kata tu musannif, Allah Subhanahu wa taala Tuhan pencipta alam seluruhnya dan pencipta manusia khasnya. Allah taala jadikan kita. Allah taala jadikan semua makhluk yang lain selain kita. Ma siwallah, apa yang selain daripada Allah, itulah alam. Itulah makhluk. Nampak tak tuan-tuan? Jadi Allah ciptakan alam dan seluruh isi kandungannya. Langit kah, bumi kah, antara kedua-duanya kah, semua ciptaan Allah. Alhamdulillah. Bahkan yang namanya selain daripada Allah, selain dari langit dan bumi, dan yang ada di antara kedua-duanya juga adalah ciptaan Allah. Nampak tak? No? Duduk di langit macam malaikat. Dia duduk di langit. Rumah kediaman malaikat ni di langit. Dia dicipta oleh Allah. Langit ada 7 petalam. Kalau ada yang tinggal di luar dari langit sekalipun, maka ia tetap ciptaan Allah. Apapun, contoh sebut nama dia kalam kah, kursi kah, no, aras kah, semua ini adalah ciptaan Allah. No, semua adalah kejadian. Mahsyar kah, sirat kah, mizan kah, semua. Masih wallah, lain daripada Allah, Allah yang cipta. Nah, ia tidak akan berlaku dan terjadi sendiri. Nah, makhluk dia mesti ada penciptanya. Sebab yang nama makhluk ialah yang dimaksudkannya, yang diciptakan. Tetapi Khaliq itu adalah pencipta. Khaliq itu adalah pencipta. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Habis. Manusia tidaklah seperti keadaan kayu dan batu. Nah, dan tidaklah seperti keadaan hayawan-hayawan yang lain. Manusia ni bukan macam kayu. Kayu tak ada roh. Batu tak ada roh. Nah, dan tidak seperti keadaan hayawan-hayawan yang lain. Hayawan tu, yang lain tu ada juga roh, tetapi dia tidak seperti kita. Walaupun dia ada roh, dia tidak ada tanggungjawab. Dia tidak ada seumpama kita taklif. Tetapi manusia adalah sejenis makhluk yang kejadiannya tersusun dari jasmani dan rohani, serta berkeadaan dengan sifat-sifat istimewa berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. No, ayam, itik, lembu, kambing, semua ada roh. Mereka juga ada jasad, jasmani, ada rohani. Tetapi mereka tidak punya akal. No, mereka tidak punya akal. Kita ni makhluk yang istimewa kerana dikurniakan akal. Akal itulah yang menjadikan kita istimewa. Kalau orang tu tak ada akal, dia tidak berakal, istimewa tak dia? Dipanggil istimewa juga sebab dia cacat. Betul tak? Dia ni tak berakal tapi dipanggil istimewa. Tapi sebenarnya kita ni, dia kata kita istimewa sebab berakal. Orang tu tak berakal, tak boleh mukallaf dia. Sebab apa? Dia tak cukup, dia tak mampu. No, badan saja besar tapi umur dia macam 2 tahun, macam 3 tahun, macam 4 tahun, macam 5 tahun, macam 8 tahun. Dia mumayyiz saja, dia tidak mukallaf pun. No, dia tak erti bubuh lah apa pun dia tak erti. Kalau tak disuap tak makan dia. Tu dia sebenarnya macam tu. Ada orang tak erti. Kalau bagi dekat dia makanan, dia makan, dia tak tahu nak berhenti. Sebab apa? Dia tak tahu, dia tidak berakal. Sebab itu orang yang mukallaf, syarat dia salah satu ialah mukallaf itu berakal. Jadi kita ini membezakan kita dengan lembu kambing sebab kita berakal.
Jadi orang yang tak berakal ini dipanggil kurang akal. Dipanggil tidak berakal. Itu tidak mukallaf. Tidak mukallaf. Sebab apa? Sebab dia tak cukup akal lagi. Tak balik lagi. Ni tuan-tuan. Tapi dalam istilah fiqh dia, kalau umurnya sudah 15, dia ini sudah pun cukup umur, sebab dia sudah tahu beza baik buruk dan mengurus dirinya sendiri. Dia mempunyai kemampuan untuk memahami, belajar, maka dia kena. Tapi kalau kawan tu dia panggil tak cukup akal, tidak berakal. Tidak berakal ni dia banyak, gila pun tak berakal. Dia orang gila, dia tidak berakal, dia tidak mukallaf. Dia ni orang yang badan dia besar, tapi dia macam budak-budak, macam 2-3 tahun, macam 5, 6, 7, 8 tahun umur dia. Tak tahu. Jadi orang-orang macam ni adalah orang-orang istimewa. Kita panggil golongan istimewa lah. Dulu dia panggil cacat kan, sekarang dia panggil golongan istimewa, OKU lah ni. Orang kurang upaya dari segi akalnya. Jadi kurang akalnya. Jadi dalam keadaan biasa, kebanyakan kita ini adalah orang-orang yang berakal, yang boleh menimbang baik dan buruk. Kita ini berkemampuan untuk belajar, bahkan sampai boleh jadi lebih alim daripada guru kita. Hebat tak? Kalau kata belajar ni tuan-tuan, ada binatang boleh belajar. Ada intelligent punya binatang. Betul tak betul? Contoh binatang pandai, babun. Kalau bahasa Arab, babun pintu. Itu Ahmad Al-Bab. Yang ni babun. Babun ni seekor binatang yang pandai, ataupun chimpanzee. Itu intelligent juga. Chimpanzee ni dia boleh belajar, dan dia boleh hebat lah. Kalau kita tengok boleh naik basikal. Kadang-kadang di sarkas boleh naik motor bang. Motor pun dia boleh bawa. Hebat tuan-tuan. Agak-agak lah tuan-tuan. Chimpanzee hak pandai bawa motor ni, dia boleh tak buat kelas ajak kawan-kawan dia? Bagi dekat dia satu kelas, bubuh 20 ekor chimpanzee, bagi dia ni ajak. Boleh? Tak boleh. Pasal apa? Dia hanya boleh belajar, dia tak boleh mengajar. Dia tak boleh mengajar kawan-kawan dia. Tapi manusia, dia boleh belajar dan dia boleh mengajar. Sebab apa? Sebab Tuhan bagi dekat dia keupayaan itu. Akal dia tu punya hebat. Dia boleh meneroka alam yang sangat mengkagumkan. Kalau orang yang 30-40 tahun dulu mati, mangkit hari ni terpinga-pinga. Pasal apa? Macam mana ni cakap sorang-sorang lah kereta ni. Lah ni tuan-tuan, bercakap sorang-sorang, waya apa pun tak ada, dalam telinga pun tak ada. Tak ada paman. Carilah lubang telinga, kuk ada mendatang apa lubang telinga dia. Dulu ada. Lah tak ada. Apa dia cakap tang mana? Dia dengar tang mana? Ni, spek mata dia. Spek mata dia. Depa rekod di spek mata tu paman. Ada speaker dekat sini. Ada speaker dekat spek mata tu. Dia boleh duduk dengar dan dia boleh bercakap. Sampai macam tu punyalah teknologi yang duk ada. Jadi maknanya Tuhan izin kepada manusia ini sampai begitu sekali. Saya ingat satu hari nanti semua macam hari ni lah. Hari ni tuan-tuan sedang tak sedang saya tak tahulah. Tadi saya di pejabat pagi tadi ni pening. Pasal apa? Celcom punya talian problem. Dia balik dia tak ada. 4G tak ada, 5G tak ada. Jadi pening. Kadang kita tutup, kita buka balik, ada 5G. Dia masuk. Tiang. Piak pula dah. Tak boleh nak buat apa. Nak upload tak boleh, nak download tak boleh, tak boleh. Jadi kerja tak boleh jalan. Tentu agak-agak lah tuan-tuan. Lah ni manusia punya canggih main tekan-tekan tuan-tuan. Satu hari sistem hang satu dunia. Agak-agak apa berlaku. Bawa kapal pakai GPS dah. Dia tak? Kapal terbang tuan-tuan, semua pakai tekan-tekan lagu ni. Tengah-tengah duduk jalan tu hang semua. Agak-agak apa jadi? Balik zaman dulu. Balik pakai zaman dululah waktu tu. Pasal apa? Pasal sistem sudah out. Kapal kena pakai kapal ayak balik. Pasal apa? Pasal tak ada dah. Binatang tu tak boleh pakai dah.
Enjin tak boleh berjalan lah tuan-tuan. Contoh saya nak kata. Pasal apa? Pasal kalau Allah kehendaki. Macam mana Allah izinkan hari ini canggihnya hasil daripada teknologi yang dicipta oleh manusia dengan izin Allah. Allah juga boleh tarik teknologi itu tuan-tuan. Allah juga boleh tarik, hentikan daripada sistem itu beroperasi. Macam mana dia pergi dalam keadaan ialah Bluetooth mai kok mana, Wi-Fi mai kok mana, bukan ada talian apa. Alexander Graham Bell dia pakai tali, pakai wire, dia tak boleh. Dulu kita mengaji cikgu pot melo boleh tak? Pot susu kan, kita bubuh tali, tarik bagi cekang-cekang, kita cakap hello, dia dengar hello di sana kan. Alexander Graham Bell lah, mana ada wire sudah tidak ada. Mai tang mana? Siapa izin? Allah izin menggunakan gelombang. Tetapi sampai limit dia, sampai habis masa dia, maka akan berhentilah dengan kehendak Allah jua. Hari ini manusia makin canggih teknologi, maka akhirnya teknologi itu membunuh manusia. Ada bom nuklear yang sedang menanti untuk memusnahkan secara dahsyat dia punya saiz kemusnahan itu. Na'udzubillahi min zalik. Rusia sudah bagi amaran, dia sudah bersetuju dengan Korea Utara, dia juga disokong oleh China. Tuan-tuan, Korea Utara ini juga adalah kuasa kemusnahan global. Dia ada kuasa nuklear. Sama macam Rusia, NATO, Turki pun dah bagi isyarat bayang-bayang dia mungkin akan keluar dari NATO. Sebab NATO ini semua bukan negara-negara Islam. Mereka semua bukan Islam. Turki saja negara Islam. Mereka menyokong Ukraine. Ukraine itu kecil saja tuan. Rusia tak boleh menang dengan Ukraine. Pasal apa? NATO di belakang Ukraine. Jadi negara-negara Jerman apa semua ni, pakat hantar senjata ni, Amerika, Britain hantar senjata makin canggih. Bom dulu tuan-tuan dia jatuh seketui bom. Hiroshima tu, bandar Hiroshima tu, dia punya bom atom yang jatuh tu punya besar. Tak perlu besar. Cuba tuan-tuan bayang. Dia lagi cerdik punya duk dah. Dia hantar drone tu pergi bawa mai banyaknya. Jadi kali jatuh banyak. Dia pergi satu, dia jatuh banyak. Makna kemusnahan dia dahsyat. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Maknanya sampai satu masa manusia akan berbunuh-bunuhan. Berlakulah apa yang Nabi kata al-haraj, perang. Peperangan itu berlaku. Kita macam tak boleh fikir macam mana hampa orang Islam perang sama sendiri. Ahlu sunnah lawan dengan ahlu sunnah. Ni apa cerita? Tu berlaku, hari ni berlaku di Sudan. Khartoum tu, dia punya bangunan berapa belas tingkat, mercu tanda petroleum dia, ada 18 tingkat punya bangunan terbakar di tengah-tengah bandar dia. Orang Islam sama orang Islam. Nanti sampai masa orang Islam akan bertembung dengan yang bukan Islam di dalam peperangan. Apa lagi yang akan berlaku adalah kemusnahan. Yang akan berlaku adalah kematian yang dahsyat. Tuan-tuan tengoklah dunia punya sakit hari ini. Berlaku banjir yang sangat luar biasa. Kalau dulu hak jenis dahsyat jahanam musnah apa ni, kalau berlaku tsunami kan. Tapi Libya bukan tsunami pun. Libya bukan tsunami, ribu-ribu tuan-tuan. Libya bukan tsunami, tunjuk gambar daripada atas bangunan rapat-rapat tuan-tuan. Selepas kejadian itu, mana pergi banyak bangunan hilang. Sebab tu di bawah runtuhan itu banyak ramai yang telah pun disahkan mati tapi tak jumpa tuan-tuan. Tak jumpa, duduk bawah runtuhan. Sampailah air di sana sudah hampir tidak selamat diminum kerana tercemar. Ramai yang mati kerana empangannya pecah tuan-tuan. Luar biasa.
tak pernah berlaku seperti itu, melainkan lama dahulu di zaman moden. Tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian kata Tok Musannif lagi, berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain, lembu, kambing tadi, mereka tak ada akal, maka mereka itu hanya ada nafsu. Kita ada akal dan nafsu. Mereka fikir apa? Mereka fikir makan, minum, fikir menikah. Mereka boleh balas semua. Beranak-beranak, anak balun mak pun boleh. Kita boleh. Kalau begitu kita tak boleh. Tapi lah ni ada dah. Pak balun anak, tok wan balun cucu, cucu balun tok. Tok dulu seronok kalau cucu balik. Lah susah hati, mampu aku cucuku balik. Jahanam. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal cucu. Lah ni orang tua pun mereka rogol, tuan-tuan. Sampai 60, 70 kena rogol lagi. Pasal apa? Kepala otak sudah jahanam. Dia sudah makan benda rosak. Yang menyebabkan dia tengok tok dia yang tua kerepot tu, dia nampak macam Siti Nurhalizah. Jahanam. Na'udzubillahi min zalik. Jadi macam binatang. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka itu manusia makan macam makannya binatang-binatang ternakan. Mana pergi cari makan saja, suruh sabdu saja. Mungkin pagi tak fikir semayang bang, keluar pergi cari makan, tak fikir halal haram, yang penting ada makan. Maka menipulah orang yang menipu, kenatlah orang yang kenat, dan sebagainya lagi, kerana nak dapat apa yang mereka ingini daripada seronok senang dunia ini. Itu dia. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia tak boleh, dia tak bagi kawan dia berjaya kerana dia tidak berjaya, maka diikhtiarkan supaya kawannya juga tak berjaya. Perutnya jadi busuk, hatinya jadi busuk, sebab mereka itu telah tidak mengikut acuan agama dalam hidup. Sebab tu kita ini akal yang istimewa Tuhan bagi hanya akan menjadi benar-benar istimewa di sisi syarak apabila akal dipimpin oleh wahyu. Akal kita ni cerdik, tuan-tuan. Boleh bina bangunan tinggi mencakar langit, boleh bina jambatan terpanjang di dunia. Tetapi akal yang hebat itu kalau tak dipimpin oleh wahyu, dia boleh bina bangunan yang macam tu punya tinggi, jambatan yang macam tu punya panjang, tetapi dia hilang kemanusiaan, dia hilang keimanan, dia hilang tanggungjawabnya pada Tuhan. Dia akan hidup bersultan di mata, beraja di hati. Dia akan hidup kerana nafsu, maka dia akan buat apa saja demi untuk serakah dunianya. Na'udzubillahi min zalik. Oleh itu maka tak patut manusia hanya tinggal, manusia tidak lebih daripada itu. Manusia tak boleh jadi macam lembu, tak boleh jadi macam kambing. Manusia hendaklah jadi lebih daripada lembu dan kambing. Manusia itu kena ada tanggungjawab kepada penciptanya. Jadi dia kata bahkan wajiblah ada perhubungannya, yakni perhubungan manusia itu dengan Allah penciptanya. Maka jalan perhubungan seseorang dengan Allah itu tidak lain melainkan Al-Quranul Karim. Jadi tak ada jalan lain kita nak berhubung dengan Tuhan melainkan dengan Al-Quran. Kalau Quran itu tak diturunkan, Al-Quran itu tak dibaca oleh Nabi lah kepada kita, tuan-tuan, agak-agak kita jadi apalah ni. Nabi hak baca Quran kat kita. Yatlu alaihim ayati. Nabi itulah yang baca kepada mereka ayat-ayat Allah. Siapa baca kat kita? Nabi yang baca kat kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk menghambakan diri kepada aku. Nabi yang baca ayat tu, tuan-tuan.
Kalau tidak, tak kita duk jadi hamba apalah ni. No, dalam Nabi duk baca 1400 tahun dulu. Sahabat baca, tabi'in baca, tabi'in baca, alim ulama ambil, terima, baca, tok guru baca, asatizah baca, di masjid, di surau, dibaca, diingatkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku, yakni Allah, cipta jin dan manusia melainkan untuk menghambakan diri kepada aku. Berapa ramai hari ni yang jadi hamba nafsu, hamba syaitan, hamba dunia. Berapa ramai hari ni tuan-tuan tak peduli agama, tak peduli kepada akhirat, tak peduli halal haram, tak peduli kewajipan dan tanggungjawab untuk menjadi hamba Allah lagi. Ni tuan-tuan. Kita tengoklah, mana-mana masjid pun tinggal tak ramai dah. No. Pasal apa? Pasal mereka mengutamakan dunia. Apa lagi kita nak kata? Waktu maghrib dengan isya kita tak boleh main masjid. No, waktu subuh kita tak boleh main masjid. Kita ni utama apa? Kalau kata waktu luar asar putlah di tempat kerja, mayang di tempat kerja. No, kebanyakan kita ni bila sampai petang pukul 5 habislah pejabat. Pukul 6 katutlah kedai. Kan, tinggal kat mereka. Ramai ada di rumah dah pukul 6, pukul 7. Tak boleh kau main masjid. Betul tak betul? Takkan tak boleh main masjid. Nak bagi masa dekat diri kita sendiri 40 minit, 45 minit nak mengaji. Antara maghrib dengan isya. Takkan tak boleh? Lepas tu kita semayang isya. Lepas tu baliklah. Tu tidurlah. Saat ni subuh mangkit main pula. Tentu tengok subuh kita ada berapa orang. Tuan-tuan tengok, Jumaat esok ada berapa ramai. Penuh masjid kita Jumaat. Pasal apa waktu maghrib isya tak boleh main? Ni tuan. Jadi jom, kita pakak-pakak ajak, pakak-pakak main lah. Masjid kita tanggungjawab kita bersama, bukan tanggungjawab Tok Imam saja, bukan Tok Imam, bukan Tok Bilal, bukan Tok Siak saja, bukan pegawai masjid, jawatan kuasa saja. Semua kita. Jom kita ajak, jom main masjid kita. Jom kita pertingkatkan pengimarahan masjid kita ini supaya masjid kita bertambah makmur dan ramai. Tak mau masjid kita cantik, indah macam ni tetapi tak ramai yang mengimarahkannya tuan-tuan. Memang di akhir zaman Nabi dah habaq dah, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid akhir zaman ini cantik, indah tapi kosong daripada hidayah. Alhamdulillah masjid kita selesa, cantik, ramai orang main semayang, tapi kita nak ajak ramai lagi. Tuan-tuan, Tok Imam mai bawa isteri, punyalah nak ajak tuan-tuan pakak-pakak bawa bini. Bawa lah bini tuan-tuan. Tok Imam lah untung pasal pahala dia banyak. Pasal dia bawa bini dia, pahala bini boleh kat dia. Pahala kat nak tu boleh kat Bang Man. Kak nak punya pahala Chin. Jadi kalau kita ada 40 orang, bawa bini kita 40, jadi 80 dah tuan-tuan weh. Tapi oleh kerana kita tak bawa, maka akhirnya bini kita di rumah, anak kita di rumah, kita sahaja berada di masjid. Tuan-tuan, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, walaupun afdal perempuan itu semayang di rumahnya, tetapi bila ada pengajian di masjid, maka afdal perempuan itu solat di masjid kerana selepas itu ada pengajian. Jadi insya-Allah kita jumpa pada bulan hadapan. Yang baik dari Allah, salah silap itu kelemahan saya sendiri. Hadza wa billahi at-taufiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.